Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihatul Husna binti Roslan dan saya akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan perkembangan pendidikan pada zaman Khalifah Abbasiyah. Baik, kalau kita dengar kan pertama sekali, Khalifah Abbasiyah, apa yang terlintas dalam kepala? Tapi kalau macam saya akan terlintas berkenaan dengan ilmu dia. Sebab apa? Pada waktu zaman ni memang masyhur sangat berkenaan dengan perkembangan ilmu yang sangat luas, yang sangat rancak pada ketika itu. Sebab apa? Sebab pada waktu tu khalifah pada ketika zaman itu, mereka ni sangat mengutamakan ilmu. Antara faktor yang menjadikan zaman kerajaan Abbasiyah ni memang terkenal dengan ilmu adalah sebab khalifah dia mengutamakan golongan intelektual, golongan ulama yang sangat bijak, dan mereka memberikan pelbagai kemudahan lah, antaranya kemudahan istana, masjid, dan ada juga pusat madrasah yang pusat pengajian madrasah yang telah dibuka untuk menyampaikan ilmu. Jadi disebabkan itu lahirlah pelbagai ilmu, antaranya ilmu fiqh, ilmu kalam, ilmu hadis, ilmu Al-Quran. Bukan tu saja, ada juga ilmu kedoktoran, ilmu sains, ilmu kimia, ilmu fizik dan berbagai banyak lagi. Selain tu juga, ketika pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid ni, selain daripada tu, ketika pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid, ada banyak sangat kemudahan yang mereka sediakan. Antaranya adalah karya-karya asing daripada luar negara telah dibawa masuk dan diterjemahkan dalam bahasa Arab bagi memudahkan rakyat-rakyat mereka untuk menuntut ilmu, merujuk, untuk mengkaji. Dan selain daripada itu, Baitul Hikmah iaitu perpustakaan juga telah diwujudkan. Antara faktor utama Baitul Hikmah diwujudkan adalah untuk memudahkanlah urusan orang, untuk urusan para ulama, urusan rakyat mereka untuk menuntut ilmu, untuk mencari bahan. Dan di situ juga tempat cendekiawan menghasilkan karya. Antara ilmu naqli yang ada pada zaman Abbasiyah adalah ilmu tafsir, ilmu tasawuf, ilmu bahasa dan juga ilmu fiqh. Al-Quran adalah sumber utama agama Islam. Oleh kerana itu, segala perilaku umat Islam harus berdasarkan kepadanya. Tidak semua bangsa Arab yang memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Kerana untuk memahami satu kitab, tidak cukup hanya memahami bahasanya sahaja, tetapi diperlukan keseimbangan tahap pengetahuan antara buku yang dibaca dengan pembacanya. Maka, muncullah para sahabat untuk menafsirkannya. Para sahabat tersebut adalah Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Talib dan Ubay bin Ka'ab. Cara sahabat-sahabat ini menafsirkan ialah dengan menafsirkan ayat dengan hadis, atau athar, atau kejadian yang mereka saksikan ketika ayat itu turun. Selepas itu, bangun para tabi'in yang mengambil tafsir dari para sahabat. Tafsir pada zaman tabi'in ditambah dengan cerita Israiliyat. Yang terakhir, muncullah para mufassir dengan cara menyebut satu ayat, kemudian menerangkan tafsirnya yang diambil dari sahabat dan tabi'in. Kalau diperhatikan, ilmu tafsir mengalami perkembangan yang pesat pada zaman ini, yang mana kita dapat lihat dengan munculnya dua aliran dalam ilmu tafsir, iaitu tafsir bil ma'thur dan tafsir bil ra'yi. Tafsir bil ma'thur lebih menekankan kepada penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan hadis dan pendapat-pendapat para sahabat. Sedangkan aliran tafsir bil ra'yi banyak berpijak pada logik daripada naus. Tafsir bil ra'yi banyak dipengaruhi oleh perkembangan pemikiran falsafah dan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, agaknya tidaklah berlebihan bila dikatakan bahawa tanpa adanya perkembangan pemikiran falsafah, maka aliran tafsir yang kedua ini tidak dapat berkembang dengan baik. Di antara ulama-ulama tafsir yang terkenal pada zaman ini adalah yang pertama, Ibnu Jarir At-Tabari dengan karangannya yang bertajuk Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran. Kemudian juga dikenal Al-Baydawi dengan karangannya Mu'allim At-Tanzil. Seterusnya adalah Al-Zamakhsyari dengan karangannya yang berjudul Al-Kashaf. Dan yang terakhir adalah Ar-Razi dengan Tafsir Al-Kabir dan lain-lain. Perkembangan ilmu tafsir pada zaman ini sudah sangat meluas. Hal ini disebabkan oleh kerana sebahagian besar ulama-ulama
dalam bidang ilmu lainnya juga mampu untuk mengembangkan ilmunya dengan dalil-dalil ayat Al-Quran seperti ilmu nahu, ilmu fiqh dan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuri Adila binti Azli akan menerangkan tentang ilmu bahasa pada zaman Abbasiyah. Baiklah, pada zaman Abbasiyah, ilmu bahasa tumbuh dan berkembang dengan subur kerana bahasa Arab dijadikan bahasa antarabangsa. Baiklah, yang dimaksudkan dengan ilmu lughah atau ulum al-lughah ialah nahu, sorof, ma'ani, bayan, bada'i, qamus, insya' dan arud. Kota Basrah dan Kufah merupakan pusat pertumbuhan dan perkembangan ilmu lughah. Kedua-duanya berebut-rebut sehingga dikenali dengan sebutan aliran Basrah dan aliran Kufah. Aliran Basrah lebih banyak terpengaruh dengan mantik berbanding aliran Kufah sehingga mereka dikenali sebagai ahli mantik. Baiklah, pada zaman Abbasiyah ini diciptakan kitab-kitab yang bernilai dalam ilmu nahu, sorof, arud, ma'ani, bayan. Kemudian muncul pula ilmu qamus dan ilmu al-muqamat. Antara ulama-ulama yang termasyhur pada zaman Abbasiyah antaranya ialah Sibawahi. Kitab karangannya terdiri pada 2 jilid dengan 1000 halaman. Baiklah, seterusnya ulama Mu'az al-Harra. Mu'az al-Harra ni orang yang mula-mula membuat tasrif dan yang akhir sekali ulama al-Kisai. Kitabnya banyak mengarang tentang bahasa. Baiklah, itu sahaja penerangan saya tentang ilmu bahasa pada zaman Abbasiyah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Raja Ainul binti Raja Hassan. Okey, baiklah, pada hari ini saya akan membicarakan mengenai ilmu tasawuf. Yang mana kita sedia maklum, ilmu tasawuf ini adalah merupakan satu ilmu yang tumbuh dan matang pada zaman Abbasiyah, yang mana ajarannya adalah tekun beribadah dengan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti meninggalkan kesenangan dan perhiasan dunia serta bersembunyi diri untuk beribadah. Okey, dalam sejarah sebelum timbulnya ilmu tasawuf ini, terlebih dahulu munculnya aliran zuhud. Aliran zuhud ini timbul pada akhir abad 1 dan awal permulaan abad kedua Hijrah sebagai reaksi terhadap hidup mewah dari khalifah dan keluarga serta pembesar-pembesar negara sebagai akibat dari kekayaan yang diperoleh setelah Islam meluas ke Syria, Mesir, Mesopotamia dan juga Parsi. Okey, aliran zuhud ini mulai muncul di Kufah dan Basrah di Iraq. Di Basrah sebagai kota yang tenggelam dalam kemewahan, aliran zuhud ini mengambil corak lebih melampau sehingga akhirnya meningkat kepada ajaran mistik. Okey, dari kedua-dua kota ini, aliran zuhud berpindah ke daerah lain. Okey, di Parsi pula munculnya Ibrahim bin Adham dan muridnya Syafiq al-Baqi. Di Madinah pula munculnya Ja'far al-Sadiq. Okey, dalam memperhatikan kemewahan hidup dan maksiat yang dilakukan oleh khalifah dan pembesar, orang yang zuhud ini teringat kepada ancaman yang terdapat dalam Al-Quran, yang mana ia merupakan ancaman terhadap orang yang tidak patuh kepada suruhan Allah, tidak peduli pada larangan dan tidak menjalankan perintah-perintah yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh itu, mereka iaitu masyarakat yang zuhud ini melarikan diri dari masyarakat hidup yang mewah dan tidak patuh. Mereka teringat kepada dosa-dosa mereka, maka mereka segera bertaubat. Jadi bersamaan dengan lahirnya ilmu tasawuf ini, muncul pula ahli-ahli dan ulama-ulama lain. Antaranya ialah Al-Khushairi yang merupakan orang alim dalam ilmu-ilmu mengenai ilmu fiqh, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu usul, ilmu adab dan terutama sekali adalah ilmu tasawuf. Okay. Kitab beliau yang terkenal mengenai tasawuf adalah Ar-Risalahu Khushairiyah. Okey. Seterusnya adalah Syahabuddin, iaitu Abu Hafiz Umar bin Muhammad Syahabuddin, yang mana beliau wafat di Baghdad pada tahun 632 Hijrah. Kitab karangannya dalam ilmu tasawuf adalah Awarifu Ma'rif. Okay. Dan akhir sekali adalah Imam Al-Ghazali, iaitu Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Beliau telah membawa aliran baru dalam dunia tasawuf dengan kitab beliau sendiri, iaitu kitab Ihya Ulumuddin, di mana beliau mempertemukan ajaran tasawuf dengan ajaran hidup bermasyarakat sehingga ilmu tasawuf ini berkembang menjadi suatu ilmu yang dibukukan setelah sebelumnya
ilmu tasawuf ini hanyalah sistem ibadah sahaja. Assalamualaikum. Saya akan meneruskan berkenaan dengan pembincangan tentang ilmu fiqh. Disebabkan pada zaman Abbasiyah ni dia merupakan zaman keemasan tamadun Islam. Jadi pada ketika itu ramai fuqaha yang lahir yang menguasai ilmu fiqh dan karya mereka terkenal sehingga sampailah sekarang. Para fuqaha pada ketika zaman itu terbahagi kepada dua aliran. Pertama sekali aliran Ar-Ra'yu dan aliran hadis. Aliran hadis adalah golongan para fuqaha yang menilai suatu hukum berdasarkan hadis, manakala golongan Ar-Ra'yu pula golongan yang meletakkan suatu hukum berdasarkan akal fikiran. Ketua kepada golongan ahli hadis ni adalah Imam Malik, manakala ketua daripada aliran Ar-Ra'yu pula adalah Imam Abu Hanifah dan fuqaha daripada Iraq. Jadi bila ada dua aliran ni, maka ada berlakulah pertentangan antara kedua-dua golongan ni. Sebab apa? Sebab mereka ni berbeza pendapat kan. Apa yang berlaku, mereka ambil inisiatif untuk membuat kaedah usul fiqh. Jadi dan kaedah ni harus diikuti oleh para mujtahid kalau mereka nak meletakkan satu hukum. Jadi dari situ lahirlah istilah-istilah yang kalau kita dengar sekarang seperti wajib, sunat, makruh. Para ulama ni mereka ada membukukan karya-karya mereka dan mereka ada juga anak murid daripada situ, dan anak murid mereka menyebarkan ilmu tu kepada orang lain. Daripada situ wujudlah mazhab.